Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas RBT pada hari ini kita akan masuk standard kandungan yang kedua iaitu 2.6.2 menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Okey, dekat topik ini kita akan membincangkan kenapa penting untuk kita belajar tentang reka bentuk makanan. Kenapa penting reka bentuk makanan itu sendiri? Okey. Penghasilan reka bentuk makanan adalah sangat penting untuk memenuhi keperluan psikologi dan sosial masyarakat. Okey, pada zaman sekarang ni, satu-satunya perniagaan yang boleh dijalankan daripada PKP 1 sehingga ke hari ini adalah perniagaan yang melibatkan makanan. Betul, sebab itu adalah sumber keperluan manusia. Jadi, bila makanan ni kita cerita tentang makanan, reka bentuk makanan sangat memainkan peranan. Okey, sebab apa? Dengan kuasa viral yang ada sekarang, okey, orang akan mencari makanan yang unik dan menarik untuk mencuba makanan tersebut. Okey, kita tengok satu persatu apakah kepentingan reka bentuk makanan. Yang pertama, kebebasan memilih kepada pengguna. Perubahan cita rasa pengguna turut menyumbang kepada penghasilan pelbagai reka bentuk makanan. Perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita berada di zaman viral. Makanan yang orang makan di negara Korea, kita akan terliur. Betul? Jadi kita nak juga makan. Jadi pengusaha-pengusaha makanan yang bijaksana mengambil peluang, dia menghasilkan makanan Korea dan jual dekat tempat kita. Jadi kita dapat peluang untuk makan makanan tersebut. Okey? Jadi awak tengok, betul lah dia kata berkait rapat dengan perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna. Okey, yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Reka bentuk makanan yang menarik boleh menzahirkan nilai-nilai estetika yang memberikan nilai tambah kepada sesuatu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Nilai tambah menjadikan sesuatu produk itu berpotensi dan berkualiti tinggi. Okey, awak tengok gambar yang diberi. Dia ada cheese tart, dia ada pulut kuning. Cikgu senang je awak tengok pulut kuning. Kebiasaannya pulut kuning ni dihidangkan dengan rendang. Betul? Okey, tetapi pada zaman ini pulut kuning ni juga boleh dihidangkan dengan benda lain, makanan-makanan lain, tetapi dia ubah reka bentuk dia. Tak semestinya bulat sahaja. Kita boleh buat pelbagai bentuk, kita jadikan dia sebagai kek pun boleh dan sebagainya. Okey, itu pulut kuning. Yang tengah viral sekarang ni, awak tengok roti jala. Betul? Kita panggil roti jala jelita. Kalau dulu roti jala hanya berwarna kuning, makan dengan kuah kari. Dah, bentuknya adalah gulung macam tu saja, kan? Tetapi zaman sekarang roti jala banyak warna-warni, nak corak apa, nak bentuk bunga dan sebagainya, semua dah orang boleh buat dah. Okey, sebab itulah dengan reka bentuk makanan ini, dia membantu menjadikan makanan itu berpotensi dan berkualiti tinggi. Roti jala tu bila pelbagai warna, pelbagai bentuk, harga dia juga jadi semakin mahal daripada roti jala yang biasa. Okey, yang ketiga, melindungi etika sosial. Okey, nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Etika sosial perlu dititik beratkan supaya tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Okey, kreatif tu macam tadilah contoh roti jala tadi paling senang. Okey, bila kita cerita tentang tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama, okey, kalau kita nak berniaga, contoh kita dah maklum lah, orang Melayu Islam, kita diharamkan untuk makan babi, daging babi. Betul? Agama lain tidak. Okey, jadi tak bolehlah orang agama lain dia nak jual, sebab majoriti kaum dekat Malaysia ni adalah kaum Melayu, iaitu beragama Islam. Jadi dia tak bolehlah nak tarik pelanggan, dihasilkan makanan yang daripada benda yang tak boleh dimakan dan ditipu. Itu yang pertama. Selain daripada orang Islam, orang India juga, ramai orang India yang tidak makan daging. Jadi kita tak bolehlah nak hasilkan benda, kita nak menipu dia supaya dia beli. Itu kita kena menjaga sensitiviti dekat situ. Okey? Okey, yang keempat, memberikan faedah kepada pengusaha. Inovasi reka bentuk makanan membuka peluang perniagaan kepada pengusaha. Keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah secara tidak langsung mewujudkan peluang perniagaan baru. Okey, sekarang ni di musim COVID ni, ramai orang yang diberhentikan kerja. Okey, hilang punca pendapatan. Jadi, kepelbagaian permintaan makanan pada masa kini boleh menjadi salah satu sebab seorang itu menjadi pengusaha makanan. Orang yang tidak berkejaya tadi, yang diberhentikan daripada kerja lain tu, dia boleh jadi pengusaha makanan. Sebab apa? Okey, dia tak ada kerja, dia diberhentikan kerja. Kemudian viral lah sekarang ni roti jala.
sekali isteri dia boleh buat. Dia cucuk, dia bagi duit, dia modalkan, isteri dia buat dan dia jadi runner, hantar-hantar dan sebagainya. Sampai berkembang, dah pakai ejen dan sebagainya. Sebab itulah kata reka bentuk makanan ni penting ni, dia membagi peluang kepada pengusaha makanan. Okey, yang kelima, pembangunan sains dan teknologi moden. Perkembangan dan trend semasa dalam dunia reka bentuk makanan memberikan impak yang sangat besar kepada pembangunan sains dan teknologi. Reka bentuk makanan yang berkembang pesat ini menyumbang kepada terciptanya pelbagai jenis mesin dan alatan. Awak tengok gambar. Okey, itu adalah mesin pengadun, satu lagi mesin mi. Kita panggil mesin pasta untuk hasilkan potongan seperti potongan mi dan sebagainya. Okey, contoh mesin pengadun tu awak tengok. Kalau dekat rumah kita mixer tu kecil sahaja, yang muat kurang maksimum 1 kilo tepung sahaja. Okey, tetapi mesin pengadun awak tengok ni yang diletakkan di atas lantai boleh memuatkan satu guni tepung. Jadi pengusaha-pengusaha industri yang bijak ni, dia akan hasilkan peralatan yang dapat memenuhi kehendak pengusaha makanan. Okey, dia kata dia tengok orang tu buat pizza uli sendiri letih, dia buat mesin pengadun yang besar, orang akan beli. Sama juga pengusaha yang menjual dodol. Pernah tak awak buat dodol? Tahu tak buat dodol macam mana? Okey, daripada cair kepada likat, dia ambil masa yang sangat lama dan perlukan tenaga yang banyak. Jadi ada mesin yang boleh kacau dodol secara automatik. So itu adalah kelebihannya. Okey, dan yang terakhir adalah kepelbagaian etika budaya. Kepelbagaian budaya di negara kita boleh dijadikan sebagai sumber idea untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Setiap kaum di negara ini boleh mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan, terutamanya makanan tradisional mereka. Okey, dia ada bagi beberapa contoh makanan lah. Okey, seperti lemang pada musim perayaan hari raya, ketupat pada hari raya, maruku pada sambutan Deepavali. Okey, kuih bulan ni berkait rapat dengan kaum Cina. Jadi kepelbagaian etika budaya ni juga dapat membantu. Okey, penting dalam reka bentuk makanan. Okey, jadi itu adalah 6 kepentingan reka bentuk makanan. Okey, awak kena kuasailah 6 ni dan tolong salin A, B, C, D, E dan F ni yang dalam kotak biru tu sahaja dalam buku kerja awak. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.